Puan Siti Nazira, kita betul boleh start belum? Okey, dah boleh. Boleh ya. Pada pukul 8 ya. Dah 8 Ya, ya. Dia takut habis lambat sangat nanti. Okey. Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan menggedir iringi restu ilahi. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah mohon berkat yang Maha Esa. Bagi memberkati majlis kita pada malam yang hormat ini, marilah kita menadah tangan dan mengaminkan doa. Memohon keberkatan daripada Yang Maha Esa. Alhamdulillahillazi binikmati tamita solihat. Allahumma salli wa sallim ala rasulina amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji-pujian hanya bagi Allah Ta'ala. Bagi Ta'ala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabat baginda. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Allah, kami merafakkan kesyukuran kepada-Mu Ya Allah atas perkenan dan izin-Mu. Hari ini kami hamba-hamba-Mu mampu berhimpun dan berkumpul selama 2 hari bagi menjayakan majlis ini. Padamu kami memohon agar majlis kami ini dapat keberkatan dan keredaan-Mu juga. Ya Syatar Ya Syakur, Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Indah dan Engkau Maha sukakan segala keindahan. Maka melalui majlis mahrajan ini kami hamba-hamba-Mu memuji keindahan sifat-Mu, keluhuran budi Rasul-Mu serta ketinggian ajaran agama-Mu. Terimalah Ya Allah segala puji-pujian hamba-Mu yang hina ini. Ya Fatah Ya Wahab, Ya Allah, kami berharap agar Engkau terimalah usaha kami ini sebagai usaha murni dan amal ibadah di sisi-Mu. Jadikanlah irama nasyid dan selawat yang kami alunkan pada hari ini sebagai pemangkin agar kami lebih mendekatkan diri kami dan pendengarnya kepada-Mu. Ya Munzilar Rahman, Ya wa Ya Fatihal Barakah. Gunakanlah kami lisan yang lembut dan basah untuk sentiasa menyebut nama-Mu agar kami terus mengingati dan mensyukuri nikmat-Mu serta badan yang sihat untuk menunaikan perintah-Mu. Ya Allah, Ya Qadi Al-Hajat. Ya Allah, Ya Tuhan kami, seandainya di majlis ini terdapat perkara yang mengundang kemukaan-Mu, maka ampunkanlah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami di antara hamba-hamba-Mu yang sentiasa mendengar dan mengikut perkataan yang baik. Allahumma ja'alna hadza jam'al marhumah wa tafarraqna min ba'di tafarruqan maksumah. Wala taj'alillahumma fina wala ma'ana wala ma yatba'una syaqiyya wala madruda wala maruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Majlis mengakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada adik Muhammad Amirul Fitri bin Muhammad kerana sudi memimpin bacaan doa sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha, Puan Saadah binti Kasiran, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran, Jabat Pendidikan Daerah Kelang. Yang berusaha, Encik Muhammad Hafizuddin bin Muzayin, Ketua Unit TVET PPD Kelang, Puan Siti Nazira binti Amni Elais Azmi, Puan Fauzihana binti Deris, Encik Muhammad Kamal bin Sulaiman, Pegawai SISC Plus TVET PPD Kelang. Yang berusaha, Puan Narimah binti Seman, Penolong Kanan Pentadbiran SMK Bukit Tapa, Puan Jamaliah binti Laham, Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vokasional SMK Bukit Tapa, Barisan Guru-Guru Mata Pelajaran Pendidikan Mata Pelajaran Perniagaan Daerah Kelang. Seterusnya calon-calon SPM 2021 bagi mata pelajaran perniagaan daerah Kelang yang dikasihi sekalian. Salam SMK Bukit Tapal, sekolah cantik warganya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan inayahnya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam maya melalui pelantar Google Meet dan YouTube Live untuk merealisasikan program kita pada malam ini
iaitu Bengkel Teknik Menjawab Perniagaan bagi mata pelajaran perniagaan bagi tahun 2021. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak kerana sudi melapangkan masa menyertai program yang diadakan pada malam ini. Duduk sekawan gadis jelita, buat santapan untuk pahlawan. Tampilah puan kami meminta, mada ucapan kata aluan. Majlis mempersilakan nyambut usaha Puan Norimah binti Seman, penolong kanan pentadbiran SMK Bukit Kapal untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Puan Norimah tak buka mic lagi tu. Puan Norimah belum buka mic. Kita tunggu sebentar ya. Rasa Puan Norimah ada masalah talian Fadilah. Dia tunggu sekejap. Okey. Hello. Okey, boleh dengar. Alhamdulillah. Sorry lah sebab laptop baru berebut dengan anak lagi ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Puan Saadah binti Kasiran, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kelang, Sektor Pembelajaran. Yang berusaha Encik Muhammad Hafizuddin bin Muzaidin, Ketua Unit Tibet di Daerah Kelang. Puan Siti Nazura binti Ami, Puan Fauzi Hana binti Deris, Encik Muhammad Kamal bin Sulaiman, Pegawai SISC Plus Tibet di Daerah Kelang. Yang berusaha rakan saya Puan Jamalia binti Laham, GKMP Teknik dan Vocational SMK Bukit Kapar. Puan Noliana binti Muhammad,
penceramah bengkel teknik menjawab perniagaan pada hari ini. Barisan guru-guru mata pelajaran perniagaan daerah Kelang dan calon-calon SPM tahun 2021 bagi mata pelajaran perniagaan daerah Kelang yang dikasihi sekalian. Salam SMK Bukit Kapas, sekolah cantik, warganya baik-baik. Alhamdulillah ya. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Saadah binti Kasiran, Timbalan Pegawai Pejabat Bengkel Daerah Kelang kerana sudi meluangkan masa bersama dalam Majlis Jawatankuasa Panitia Daerah Teknik Vokasional bagi program Bengkel Teknik Menjawab Perniagaan tahun 2021. Terima kasih juga diucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak sekalian kerana dapat bersama-sama memeriahkan lagi majlis yang diadakan pada malam ini. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, program Bengkel Teknik Menjawab Perniagaan yang dilaksanakan pada malam ini merupakan aktiviti yang kelima yang telah disusun oleh Jawatankuasa Panitia Daerah bagi mata pelajaran perniagaan. Program Bengkel Teknik Menjawab Perniagaan peringkat daerah ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada murid-murid yang merupakan calon SPM tahun 2021 sebagai persediaan dan pendedahan tentang format soalan mata pelajaran perniagaan. Pendedahan ini merupakan perkongsian yang sangat bertepatan yang meningkatkan motivasi murid dan menambahkan pengetahuan dan kefahaman tentang teknik dan menjawab kemahiran soalan mengikut format SPM yang terkini. Jadi maknanya pada anak-anak pada tahun ini, ambillah peluang ini untuk belajar, mengaut ilmu yang sebanyak mungkin sebagai persediaan untuk peperiksaan sebenar yang tidak lama lagi. Jadi besarlah harapan pihak sekolah agar program yang dijalankan seumpama ini pertama dapat meningkatkan lagi pencapaian murid. Okey, jadi maknanya sekiranya anda cerdik, anda pintar, setidak-tidaknya daerah Kelang meningkat lagi prestasi dan peningkatan mata pelajaran semakin meningkat. Jadi besarlah harapan kepada warga sekolah ya, supaya anak-anak ya, di mana untuk pengetahuan anak-anak bahawa pada program yang lepas, ramai 509 murid telah menyertai kuis perniagaan yang telah dilaksanakan pada 1 November. Jadi tahniah dan syabas kepada semua peserta. Oleh itu, JPD Perniagaan telah merancangkan aktiviti yang ke-6, iaitu majlis penutupan kuis perniagaan dan bicara spontan kertas 3. Jadi yang akan diadakan pada awal Disember ya. Di mana dia dilakukan secara gabungan melalui pelantar Google Meet dan YouTube secara langsung. Oleh itu, saya mewakili Tuan Rumah JPD Perniagaan bagi pihak pengetua yang sedang berkursus pada tahun ini, sekali lagi memohon sumbangan daripada sekolah yang terlibat sebanyak RM10 bagi membiayai pembelian hadiah kepada pemenang kuis perniagaan dan sumbangan kepada penceramah jemputan bagi program teknik menjawab SPM. Terima kasih kepada sekolah yang telah memberi sumbangan. Kepada sekolah yang belum membuat sumbangan, boleh berbuat demikian kepada JPD daerah, iaitu moderator kita itu Puan Fazila binti Amri. Jadi untuk anak-anak dan hadirin sekalian, setiap program dirancang dan dilaksanakan tidak akan lengkap jika tiada penyertaan dan sambutan daripada calon-calon SPM. Harapan saya agar murid yang mengambil mata pelajaran elektif khususnya mata pelajaran perniagaan sentiasa memberi tumpuan dan perhatian untuk lulus dengan cemerlang. Ya, makna sekiranya anda komited dengan pembelajaran anda komited dengan guru-guru anda, ambil serius dan peluang ini, insya-Allah hati kita akan sentiasa bertambah minat, minat untuk menjadi seorang yang lebih berjaya. Jadi maknanya sekiranya kita cemerlang dalam pembelajaran kita, ia itu akan memberi satu kegembiraan, kegembiraan kepada ibu bapa, kegembiraan kepada guru-guru, malahan akan mengharumkan nama PPD Kelang. Jadi besarlah harapan cikgu sebagai ibu, sebagai guru,
Dan tempoh perkhidmatan cikgu pun tidak lama lagi, tinggal 3 bulan saja lagi ya. Jadi kalau anak-anak berjaya, guru-guru dan ibu bapa turut gembira. Maknanya satu benda yang cukup menggembirakan hati ibu bapa ialah melihat anak-anak berjaya dengan cemerlang. Jadi besarlah harapan cikgu, rebutlah peluang ini. Rebutlah. Sekurang-kurangnya cita-cita yang kita idam-idamkan itu akan menjadi realiti sikit lagi. Ya, lebih kurang 3 atau 4 bulan lagi, mana cita-cita itu akan menjadi kenyataan. Okey, jadi sebelum mengakhiri ucapan saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan sekalung penghargaan kepada semua yang terlibat melaksanakan majlis ini sama ada langsung ataupun tidak langsung bagi melancar dan memeriahkan lagi program yang akan dilaksanakan. Akhir bicara, izinkan saya melapaskan 2 rangkap pantun iaitu manis sungguh buah delima dibawa ayah ketika pulang. Penutupan kuis aktiviti kelima, prestasi murid semakin cemerlang. Terbang berkawan burung kedidi, memecah hening di waktu pagi. Terima kasih daun keladi, aktiviti ke-6 besar lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas kesediaan menyambut usaha Puan Norimah binti Seman penyelenggaraan pentadbiran SMK Bukit Kapal kerana menyampaikan ucapan alu-aluan sebentar tadi. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan sukacitanya ingin berkongsi kata dan ucapan amanat daripada Puan Saadah binti Kasiran, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kelang Sektor Pembelajaran PPD Kelang. Marilah bersama-sama kita menyaksikan amanat dan ucapan yang ingin disampaikan melalui rakaman video yang dititipkan. Muhammad Saidi, Pengetua SMK Bukit Kapar, yang berusaha Encik Muhammad Hafizuddin bin Muzayin, Ketua Unit TVET PPD Kelang, yang berusaha Puan Siti Nazura binti Amin Elias Azmi, Puan Fauzihana binti Deris, Encik Muhammad Kamal bin Sulaiman, Pegawai SISC Plus TVET PPD Kelang, yang berusaha Puan Norimah binti Seman, Penolong Kanan Pentadbiran SMK Bukit Kapar, Puan Jamaliah binti Laham, Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vocational SMK Bukit Kapar, Barisan Guru-Guru Perniagaan Daerah Kelang, seterusnya calon SPM tahun 2021 bagi mata pelajaran perniagaan daerah Kelang yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya, hari ini saya dapat bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan, para guru dan murid-murid sekolah menengah di daerah Kelang. Pertama sekali, saya ingin menzahirkan ucapan tahniah dan syabas kepada barisan Jawatan Kuasa Panitia Daerah iaitu SMK Bukit Kapar atas penganjuran bengkel teknik menjawab perniagaan bagi mata pelajaran perniagaan yang dijalankan secara dalam talian pada hari ini. Walaupun dijalankan secara maya, namun program ini adalah sangat penting untuk dilaksanakan demi membantu calon-calon SPM pada tahun 2021 agar dapat memperoleh kejayaan yang cemerlang
dalam mata pelajaran perniagaan. Program ini merupakan satu usaha yang dilakukan bagi membantu calon-calon SPM tahun 2021 yang menduduki peperiksaan dalam mata pelajaran perniagaan agar dapat menjawab soalan peperiksaan dengan betul, tepat kerana setiap yang pahit akan manis pada akhirnya. Dan kejayaan itu selalu datang kepada dan yang rajin, tekun, berdisiplin dan konsisten dalam segala usaha kita. Akhirul kalam, sekali lagi saya mengucapkan syabas dan tahniah atas harmonis pihak dalam menjayakan program ini. Saya mendoakan semoga anak-anak semua akan terus bersemangat wajar dalam menuntut ilmu dan akhirnya akan berjaya memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun 2021 nanti. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya merapikan bengkel teknik menjawab perniagaan bagi tahun 2021 pada malam ini. Saya sudahi ucapan saya dengan rakapan itu. Melarik halus, mandi Jawa dan sergap hukum di gerbang batu. Sematkan ilmu di dalam jiwa, tidak merancang, manfaatkan waktu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Nyambut Usaha Puan Saadah binti Kasiran, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kelang, PPD Kelang, kerana sudi menyampaikan ucapan beliau sebentar tadi. Bunga selasih di dalam taman harum melati penyari intan. Terima kasih ucapan Tuan kekal bersemi dalam ingatan. Tanpa melengahkan masa, kita sudah sampai ke agenda utama kita pada malam ini, iaitu bengkel teknik menjawab soalan. Dengan ini, majlis berbesar hati menjemput Puan Nolina binti Muhammad, penceramah kita pada hari ini, yang juga merupakan Ketua Pentaksir Negeri bagi mata pelajaran perniagaan
serta merupakan salah seorang daripada ikon TV Didik. Saya berharap semua pelajar dapat mengambil manfaat daripada perkongsian dari penceramah hebat kita pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Boleh cikgu. Boleh, okey, bagus. Boleh nampak tak apa yang telah dipaparkan di skrin? Boleh cikgu. Boleh cikgu, okey. Terima kasih kepada yang respon. Okey, yang mana dekat YouTube ni mungkin lambat sikit tak apa. Ini namanya cabaran, challenge. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua guru-guru perniagaan dan juga anak murid cikgu yang berada di daerah Kelang. Apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan yang baik. Tahniah dan syabas kepada anda semua kerana berjaya menghadirkan diri pada malam ini. Tak kala kawan-kawan lain sedang sibuk menonton sinetron, tengah menonton drama Netflix dan sebagainya, tapi kamu berjaya memaksa diri kamu untuk hadir bersama-sama dengan cikgu pada malam ini. Okey. Dah bersedia untuk belajar bersama-sama dengan cikgu? Sedia cikgu. Okey, Kak. Yang berada di dalam Jimit dah excited, dah tak sabar. Okey, cikgu nak tengok yang berada di dalam YouTube. Kalau dah bersedia, type 1. Cuba type, cikgu nak tengok adakah kamu bersedia. Kalau dah bersedia, type 1. Yang dalam GM pun boleh type 1. Cikgu nak tengok. Cepat respon. Okey. Terima kasih kepada yang respon. Cikgu Fadila. Ya saya. Suara saya jelas Jelas. Okey. Okey, nanti Cikgu Fadila tolong saya bacakan komen ya. Sebab saya dah buka banyak device dah ni. Okey, boleh. Okey, saya tengok juga dekat YouTube ni. Hai anak murid cikgu yang berada dekat YouTube. Okey. Terima kasih semua. Ramai yang respon ni. Wow, seronoknya. Excited cikgu. Sama-sama berlumba-lumba ni. Yang dekat GM pun type. Yang dekat YouTube pun type 1. Okay, yes. Terbaiklah you all. Tahniah dan syabas. Okay, serba sedikit mengenai cikgu. Siapakah cikgu? Okay, ini ini sebenarnya cikgu. Siapa cikgu? Cikgu adalah Cikgu Nurlina binti Muhammad. Cikgu mempunyai ijazah sarjana muda pendidikan perakaunan dengan kepujian dan cikgu mempunyai pengalaman mengajar sebanyak 3 buah sekolah. Cikgu juga merupakan seorang penyampai TV pendidikan OKTV pada tahun 2020 dan juga merupakan seorang personality Didik TV untuk mata pelajaran perniagaan. Pernah tengok cikgu kan sebelum ni kan dekat TV kan? Kali ni kita tengok secara live bersama. Okey, jom. Ya. Ya, kenapa? Okey. Jom, sebelum kita memulakan sesi kita pada malam ini, pada hari ini, pastikan ada 3 barang ni Apa dia? Ada buku teks, ada buku nota dan juga alat tulis. Kenapa? Sebab nak tulis, nak salin apa sahaja nota yang cikgu akan berikan. Apa sahaja tips dan juga rahsia yang cikgu akan berikan. Okey, jom. Kenapa ambil mata pelajaran perniagaan? Rasa-rasanya kenapa ambil mata pelajaran perniagaan? Okey, yang ada di YouTube boleh juga type. Kemudian yang ada di GM pun boleh juga type. Nanti Cikgu Fadilah akan tolong bacakan untuk cikgu. Boleh Cikgu Fadilah? Okey, kenapa ambil mata pelajaran perniagaan? Sebab apa sebenarnya ambil mata pelajaran perniagaan? Beria sangat ni ambil ni. Untuk apa? Kenapa? Pasal apa? Okey. Kita tunggu. Ada respon tak? Ada respon tak Cikgu Fadilah? Ada yang angkat tangan nak cakap sendiri. Ada yang angkat tangan. Okey, cuba. Kenapa? Akil boleh? Silakan. Sebab saya memang minat cikgu. Saya memang minat. Okey, terima kasih Akil. Okey, ada lagi Cikgu Fadilah?
Hidayat, boleh Hidayat? Okey, kalau kita tengok dekat YouTube ni kan, dia kata apa tau, nak jadi ahli perniagaan. Okey, kemudian business development, tiba-tiba dapat, okey, business, nak uruskan business sendiri, bagus. Buat business roti, okey, wow, ramai semua nak jadi, nak jadi apa, usahawan yang hebat kan. Okey, tadi Cikgu Fadilah, siapa tadi Cikgu Fadilah yang nak bercakap? Hidayat. Hidayat, ya Hidayat. Hidayat dari sekolah mana Hidayat? Silakan Hidayat. Hidayat. Ya, saya cikgu dari sekolah Ya. SMP Rantau Panjang. Ya, okey. Gelak besar tu, kenapa tu? Ada apa cikgu? Kenapa belajar perniagaan? Kenapa ambil mata pelajaran perniagaan? Tadi Cikgu Fadilah cakap, kamu angkat tangan. Yang gelak. Saya ada berminat sikit. Berminat ada juga sikit. minat. Okey, bagus. Teruskan minat anda pada mata pelajaran perniagaan. Okey Hidayat, terima kasih banyak-banyak. Okey, jom kita tengok. Okey, jom kita tengok kenapa belajar perniagaan. Okey, yang pertama, tadi siapa yang bagi tahu, tiba-tiba terdapat, saya memang nak meneruskan perniagaan, tiba-tiba cikgu bagi saya subjek ni, mak saya suruh ambil. Okey, ini dia, tengok paparan skrin anda. Bukan hanya untuk menjawab peperiksaan semata-mata. Subjek ni bukan saja untuk jawab SPM semata-mata tau. Tapi dia boleh digunakan dalam kehidupan seharian kita sebenarnya. Contohnya macam pembelian aset, kemudian macam-macam lagi lah. Apa sahaja, kita pergi shopping, kita pergi Lotus, kita pergi Giant, ilmu perniagaan yang kita akan gunakan. Kemudian selain daripada itu juga dia membantu untuk menentukan berapakah pendapatan anda pada masa akan datang. Inilah mata pelajaran yang paling best berbanding dengan mata pelajaran yang lain sebab kita boleh tentukan berapa income yang kita nak selepas kita dah tamat belajar nanti. Okey. Bila kita nak pergi berperang ni, kita kena tahu tajuk-tajuk di dalam mata pelajaran perniagaan ni. Kita nak pergi berperang kat mana? Bukan berperang angkat pedang kita nak pergi berperang dengan SPM. Jadi kita kena tahu dulu tingkatan 4 ada berapa bab, tingkatan 5 ada berapa bab. Okey, jom kita tengok. Kalau tingkatan 4 kita ada 4 bab. Yang pertama tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Sila tengok dalam paparan skrin anda. Okey, yang kedua kita ada trend semasa dalam perniagaan. Kemudian kita ada penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Dan yang terakhir adalah bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okey, keempat-empat bab inilah yang kamu kena belajar untuk tingkatan 4. Dan seterusnya, tingkatan 5, kita ada berapa bab? Siapa nak jawab? Okey, boleh type. Tingkatan 5 kita ada berapa bab? Ada berapa bab yang kita perlu belajar dalam tingkatan 5? Untuk yang calon-calon SPM ni, dia sepatutnya dia dah tahulah tingkatan 5 ni ada berapa? Cikgu Fadilah ada jawapan ke cikgu? 7. Okey, terima kasih. Yang berada di YouTube, okey, boleh jawab dengan cara menaip. Okey, terima kasih. Adam jawab, Cientong jawab, Minoh jawab. Okey, terima kasih. Nabila jawab. Okey, terima kasih di atas respon anda. Okey, ini adalah bab yang ada dalam tingkatan 5. Tengok kat situ ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa dia yang ada? Yang pertama, pengurusan sumber manusia, pengurusan sumber fizikal dan teknologi, sumber pembiayaan perniagaan, penyata keuangan perniagaan, persediaan menjadi usahawan, persediaan memulakan perniagaan dan merancang pengendalian perniagaan. Okey, total keseluruhannya adalah 7 campur 4 iaitu 11 bab yang kamu perlu kuasai sebelum kita nak pergi berperang pada bulan 2, bulan 3 nanti. Okey, terima kasih kepada yang respon dekat YouTube. Okey, next kita tengok. Kita tengok apakah grade yang kita nak dalam kita punya mata pelajaran perniagaan. Kalau dekat situ ada warna jingga, warna biru, warna hijau dan warna kelabu dan merah. Biasanya cikgu akan
Untuk mata pelajaran perniagaan, aim yang jingga sahaja dan senang nak dapat sebenarnya. Tak ada masalah pun. Follow rapat cikgu. Jangan jangan jarak pun walaupun seinci. Follow rapat-rapat. InsyaAllah grade A dalam tangan. Okey, kalau kita tengok dekat situ, grade A ada A+, A dan A-. Okey, macam mana kita nak capai sekurang-kurangnya kita dapat A-? Okey, begini cara pengiraan dia. Okey, ini adalah pengiraan dia. Kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Untuk maklumat anak-anak murid cikgu di daerah Kelang, perniagaan kita ada 3 kertas. Kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Dan sekarang ni you all semua tengah buat kertas 3. Dah siap kan? Dah sepatutnya hantar kepada cikgu kan? Okey, sila bertindak segera. Okey, kertas 1 wajarannya adalah 20%, kertas 2 60% dan kertas 3 20%. Kebiasaannya sekiranya kamu follow betul-betul, follow rapat-rapat cikgu, untuk kertas 3 kamu boleh dapat 20% full mark. Petua dia follow rapat-rapat. Jadi kalau cikgu buat GM, masuk, hadir. Kemudian bila kelas bersemuka, datang. Jangan tak datang dan tanya apabila tidak faham. Macam mana cara nak kira dia? Okey, kita tengok. Berapa perlu skor untuk target cemerlang dalam perniagaan? Cemerlang tadi warna apa? Warna jingga. Okey, kalau cikgu tengok dekat sini ada yang cakap apa? Yang penting lulus. Ya betul, tapi sekarang ni dalam bengkel hari ini cikgu tak nak ajar lulus je tau. Cikgu ajar kamu macam mana cara nak skor A, warna jingga tu. Inilah cara dia. Tengok betul-betul, fokus betul-betul pada skrin kamu, abaikan chatting-chatting tu, kalau tak perlu jangan layan, tengok fokus cikgu 100%. Sebab lepas ni tak tahu lagi dah bila nak jumpa dekat cikgu. Bila nak jumpa dengan cikgu kan. Jadi fokus betul-betul dalam tempoh 2 jam ini bersama-sama dengan cikgu. Okey, jom kita tengok kertas 1. Untuk dapatkan cemerlang, markah mestilah 34. Challenge. So apa jua cabaran yang datang, hati kena kental, warrior, okey tenang dan sabar. Okey, sekejap. Dah ada dah tu. Okey, dah nampak hujan-hujan ni lagi kan. Ni namanya cabaran. Nak berjaya memang ada banyak cabaran dan kita kena pandai tempuh cabaran tersebut. Jangan jadikan cabaran tu sebagai alasan untuk kita terus lemah. Tapi jadikanlah cabaran tu sebagai penguat untuk kita terus berjaya. Okey, jom tengok di paparan skrin masing-masing. Dah keluar dah tu kan. Okey, tadi cikgu dah cerita kertas 1. So now kita pergi kepada kertas 2. Kertas 2 ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, kalau tengok kat situ bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, bahagian A total 50 markah. Okey, katakanlah kamu dapat 30. Bahagian B kamu dapat 20/30 dan bahagian C kamu dapat 14/20.
Okey, campurkan semua, bahagi 100, darabkan dengan 60%. Wajaran untuk kertas 2 dapat 38. Kertas 3 katakanlah follow tak berapa nak rapat sangat dengan cikgu, dapat 18/20. Jadi keseluruhan markah kalau tengok dekat situ 17 campur 38 campur 18. Berapa yang kamu dapat? Okey, tadang, 73%. So 73% ni berada dalam kelompok mana? Kelompok jingga. Boleh dapat A. So jadi untuk sesi pada kali ini, cikgu tak nak ajar sampai dapat lulus je tau. Cikgu nak ajar untuk dapatkan A, kelompok A. Okey, senang ke senang? Senang ke senang? Kalau senang, type 2 cepat. Yang berada di YouTube pun type 2. Cepat. Type 2, senang. Okey. Terima kasih kepada yang respon. Ya, terima kasih Hanusha yang telah respon. Dekat YouTube ni dia lambat sikit. Syah Iman baru appear keluar. Okey, terima kasih yang anak murid cikgu yang berada di GM dan juga yang berada di YouTube. Okey, terima kasih. Wah, senang. Yes, okey. Terbaiklah you all. So, jom kita tengok pula. Format pentaksiran kertas 1. Okey, anak-anak murid cikgu yang dikasihi sekalian. Kertas 1 ni sebenarnya senang je. Dan seluruh cikgu daerah Kelang ni sebenarnya kita orang tak risau pun tentang kertas 1. Sebab apa? Sebab kertas 1 ni dah ada jawapan pun. A, B, C dan D. Pilih je nak yang mana. Okey, jom kita tengok kertas 1. Kertas 1 ada 40 soalan. Keseluruhannya ada 40 soalan dan masa diperuntukkan ialah 1 jam 15 minit. Okey, semua bab tingkatan 4 dan tingkatan 5 disoal di dalam kertas 1. Tak ada yang miss pun jadi kenalah baca 11 bab tersebut. 40 markah bersamaan dengan 20% wajaran dia yang seperti cikgu beritahu tadi. Dan aras kesukarannya pula ialah kalau tengok dekat paparan skrin tu ada RST. R tu maksudnya rendah. Okey, daripada 40 soalan tersebut hanya 20 soalan sahaja yang 20 soalan yang mudah. Jadi 20 soalan tu sebenarnya kamu dah boleh skor dah pun, tak ada masalah pun. Kemudian yang aras sederhana pula ada 12 soalan daripada 40 soalan kertas 1 itu. Dan soalan yang susah ataupun aras tinggi ada 8 sahaja soalan daripada 40 soalan. Tapi soalan yang susah tu pun tak adalah susah sangat, senang je. Untuk pengetahuan maklumat anak-anak murid cikgu yang di daerah Kelang ni, cikgu pernah bekas anak murid cikgu pernah dapat kertas 1 38/40. Hebat kan? Jadi macam mana cara dia buat? Inilah tips rahsia yang cikgu nak berikan kepada kamu. Syarat dia mesti kena follow rapat-rapat dan buat apa yang cikgu suruh. Okey, jom kita tengok pula. Okey, satu lagi. Kalkulator wajib bawa. Ada yang cakap, alah cikgu kertas 1, takkanlah kot ada kira-kira. Ya, lebih baik kamu bawa daripada kamu tinggalkan. Kenapa? Bila bawa tu rasa lebih selamat. Melainkan kalau kamu memang boleh mengira banyak-banyak tak ada masalah. Tapi cikgu nasihatkan bawalah kalkulator. Baik kertas 1, baik kertas 2. Bawalah. Kalau ada, alhamdulillah. Tak ada pun alhamdulillah selamat. Okey, jom kita tengok bentuk-bentuk soalan kertas 1. Apakah bentuk-bentuk soalan kertas 1? Okey, inilah antara bentuk-bentuk soalannya. Okey, kalau tengok dalam paparan skrin kamu, okey, ada simulasi, ada yang tanpa simulasi, ada yang soalan ayat bersambung ataupun isi tempat kosong, kemudian penyataan, bentuk penyataan salah ataupun betul, kemudian aneka gabungan dan juga aneka pilihan. Okey, kalau simulasi ni maksudnya dia ada gambar, ada teks, ada rajah. Okey, kalau tanpa simulasi ni dia tak ada apa-apa, dia terus ayat sahaja. Okey, yang cikgu nak highlightkan nanti ialah bentuk penyataan betul dan salah. Sebab kalau kita tengok soalan tu
belum pernah keluar lagi untuk mata pelajaran perniagaan. Barangkali mungkin dia boleh keluar juga untuk SPM 2021. Okay, jadi kita get ready je. Okay, jom. Macam biasa, sebelum pergi berperang, kita kena ada strategi. Kertas satu ada strategi dia. Apa dia strategi dia? Okay, kalau tengok dalam paparan skrin anda, okay, yang pertama, jawab semua soalan. Yang kedua, purata masa menjawab bagi satu soalan adalah 1.5 hingga 1.85 minit. Maksudnya cara yang terbaik ialah kamu jawab satu soalan 1 minit. Itu dia, itu yang terbaik. Kenapa? Sebab kita ada masa untuk kita semak semula. Okey, kemudian baca soalan dengan teliti. Fahamkan dulu kehendak soalan dan cara terbaik ialah guna pembaris untuk membaca dan menjawab soalan. Okey, kalau kamu tengok cikgu masa dekat cikgu ada bagi tahu yang masa dekat Didik tu, Didik TV tu, cikgu beritahu kalau nak baca soalan sebaiknya gunakan pembaris. Sebab kenapa? Kita tahu, kita nampak dan kita faham apa yang kita baca. Okay, dan kita boleh gariskan kehendak soalan kita. Okay, kemudian jawab soalan yang mudah dahulu untuk mengelakkan kehilangan masa bagi menjawab soalan yang susah nanti. Tadi kan cikgu bagi tahu ada 8 kan soalan. Jadi yang senang kita jawab dulu, yang susah tu kita tinggalkan seketika, bukan tinggalkan terus Kemudian okey, nombor 6 ni, tandakan jawapan pada kertas jawapan dengan berhati-hati dan semak semula kertas jawapan. Pastikan semua jawapan telah ditandakan. Okey, cikgu nak tanya, untuk kertas satu ni bagaimanakah cara kamu menghitamkan kamu punya kertas jawapan? Adakah kamu jawapan tu kamu tanda dulu dekat buku ataupun buku soalan, ataupun bila kamu dah baca soalan kamu terus tandakan, hitamkan jawapan kamu tu dekat buku jawapan ataupun borang OMR tu? Macam mana selalunya kamu buat? Ada siapa-siapa nak jawab? Tanda dekat buku soalan dulu, cikgu. Tanda dekat buku soalan dulu. Okey, terima kasih. Yang lain ada yang nak respon? Okey, tandakan dulu dekat kertas. Terus tandakan, terus hitamkan. Cikgu dengar ada bunyi orang onkan mic. Okey, nak jawab ke? Silakan. Tanda buku kat soalan dulu. Tanda buku dekat soalan. Tanda dekat buku soalan. Okey. Okey, terima kasih kepada yang respon. Okey, dekat dalam YouTube ni pun ada juga tanda dekat buku soalan dulu. Tanda dulu dekat buku soalan. Terus hitamkan menggunakan pensel. Okey, terima kasih di atas respon you all semua. Maksudnya cikgu rasa happy lah sebab you all memang sentiasa follow rapat dengan cikgu. Dengar betul-betul bengkel cikgu ni. Okey, terima kasih. Okey, cara yang terbaik ialah cikgu selalu beritahu dekat anak murid cikgu, cara yang terbaik ialah begini. Tapi terpulang kepada kamu. Tapi cikgu bagi yang terbaik. Cikgu kan macam mak juga. Dia sentiasa nak berikan yang terbaik untuk anaknya. Okey, cara yang paling terbaik ialah apabila kamu baca soalan, tandakan dekat buku soalan dan terus pindahkan jawapan dekat OMR itu, buku jawapan tersebut. Terus hitamkan. Jangan tanda dulu dekat buku soalan, kemudian nanti dah last tu okey baru nak hitamkan. Okey, kenapa cikgu tak galakkan anak murid cikgu buat begitu? Rasionalnya begini Okey, katakanlah kamu asyik, seronok sangat, keterujaan yang teruja sangat, so kamu pun tanda dekat buku soalan. Tiba-tiba tak sedar masa dah suntuk dan nak kena hantar. Jadi kamu akan pindahkan jawapan tersebut dengan keadaan kelang kabut. Sebab apa? Sebab keterujaan, excited sangat. Jadi kamu pun hitamkan pada nombor yang salah. Itu sebenarnya. Okey, kalau kita boleh save masa, ya, bersyukur, alhamdulillah. Tapi katakanlah nak dijadikan cerita. Pada waktu tu tak sedar, excited, seronok sangat menjawab soalan-soalan tersebut. Jadi pindahkan markah tu, biasalah
kita kan manusia. Jadi kesilapan mata itu boleh berlaku. Takut nanti kan ada magic pula dekat situ. Tu yang cikgu selalu bagi tahu dekat anak murid cikgu, apabila dah tanda dekat buku soalan tu, terus pindahkan jawapan, hitamkan dekat buku jawapan. Jadi nanti bila masa nak step nombor 7 tu dalam paparan skrin, semak semula kertas jawapan tu, dah tak ada masalah dah. Kita tinggal tengok je, pastikan nombor 1 A, nombor 2 B, contohnya begitu. Okey. Setakat ni ada masalah? Kalau jelas, terang, clear, type nombor 3. Cikgu nak tengok nombor 3. Okey, cepat-cepat respon. Okey, siapa yang dah respon? Terima kasih. Ya, Syaz dah respon dulu dekat YouTube. Okey, terima kasih. Terima kasih juga yang respon dekat GM. Okey, ramai tu, deret-deret dah tu respon. Yes, terbaiklah you all. So, jom kita beralih, kita tengok pula ke slide yang seterusnya. Contoh-contoh soalan kertas 1. Okey, ini soalan dia. Jom kita tengok. Okey, kertas 1 sila tengok di paparan skrin anda. Apakah tujuan penubuhan organisasi bukan bermotifkan untung? Apakah tujuan penubuhan organisasi bukan bermotifkan untung? Soalan ni adalah soalan yang senang sangat. Tetapi untuk pengetahuan anak-anak murid cikgu yang berada di daerah Kelang ni, anak murid cikgu yang di daerah Kelang ni, ramai calon kita yang salah soalan ini. Kenapa? Keterujaan yang melampau, excited sangat. Okey, perkara pertama cikgu dah bagi tahu tadi, baca menggunakan pembaris dan gariskan kehendak soalan. Okey, apakah kehendak soalan? Cikgu tengok dah yang dekat dekat GM tu ada yang dah bagi jawapan, kemudian yang dekat YouTube pun ada dah bagi jawapan. Seronok cikgu tengok. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, soalan ni adalah soalan yang aras mudah, aras senang, tetapi ramai calon yang salah, ramai calon yang silap. Kenapa? Sebab dia tak baca betul-betul dan dia tak garis kehendak soalan. Okey, jom kita tengok apakah kehendak soalan bagi soalan nombor 1 ini. Okey, siapa nak bantu cikgu? Cikgu, boleh saya try? Ya, silakan. Kehendak soalan tu tujuan penubuhan organisasi bukan bermotifkan untung. Okey, terima kasih. Okey, Nina pun ada jawab tujuan penubuhan organisasi. Okey, terima kasih. Jom kita tengok. Ya, perkara pertama kan. Okey, ini dia organisasi. Tujuan penubuhan organisasi bukan bermotifkan untung. So you all kena tahu dulu apa itu organisasi bukan bermotifkan untung. Ada ramai dah ni bagi jawapan ni. Seronok cikgu tengok. Okey. Ini maksud dia, apa itu organisasi bukan bermotifkan untung. Sebab itulah cikgu minta kamu sediakan buku teks, buku catatan. Sebab apa? Senang nak merujuk. Terus boleh rujuk. Okey, organisasi bukan bermotifkan untung maksudnya organisasi yang memenuhi keperluan awam, contohnya pendidikan, keagamaan, sosial dan budaya, kemudian membantu golongan kurang kemampuan, OKU, warga tua yang terabai dan melindungi haiwan terbiar. Jadi jawapan dia yang mana? Cikgu tengok dekat sini ramai yang A dan juga B. Okey, kalau C ni kita tengok ramai yang A dan B. Jadi kita baca dulu yang C. C dia kata apa? Menyediakan premis perniagaan kepada usahawan. Yang ini memang confirm lah salah. D pun salah, menawarkan produk yang berkualiti tinggi. Salah juga sebab ini dia adalah bermotifkan untung. Jadi antara A dan B, yang mana satukah yang betul? Jawapan dia adalah B, meningkatkan penglibatan semua pihak dalam aktiviti kemasyarakatan. Nampak tak? Ramai yang salah. Sebab apa? Sebab tak garis kehendak soalan tu. Okey. So, jadi untuk anak murid cikgu, semua anak murid cikgu di daerah Kelang berhati-hati semasa membaca
soalan. Okey, jom kita tengok pula soalan yang kedua. Okey, sila tengok di skrin masing-masing soalan kedua. Okey, ya betul. Ada yang seronok Okey, kalau yang salah tu kita cuba pula dengan soalan nombor 2. Okey, jom kita tengok rajah berkaitan dengan graf, kos dan hasil yang terlibat dalam suatu pengeluaran. Ini adalah contoh soalan simulasi. Maksudnya dia bagi graf, dia bagi gambar, membantu kamu. Tujuan dia tu untuk membantu kamu mencari jawapan. Seperti biasa, apabila dapat soalan, gariskan dulu kehendak soalan. Apakah kehendak soalan dia? Terus dah bagi jawapan dah. GM pun bagi jawapan. Kemudian yang dalam YouTube pun bagi jawapan. Okey, terima kasih. Terbaiklah you all. Okey, jom kita tengok. Dia punya kehendak soalan apa dia? Apa kehendak soalan dia? Okey, kehendak soalan dia, dia nak apa? Titik pulang modal. Okey, kita kena tahu dulu. Apa itu titik pulang modal? Titik pulang modal maksud dia jumlah hasil mestilah sama dengan jumlah kos. Okey, jadi kalau tengok dalam paparan skrin anda, jumlah hasil mesti sama dengan jumlah kos, iaitu persilangan, titik persilangan jumlah hasil dengan jumlah kos. Kat mana tu? Dia berlaku kat mana? Dia berlaku DX. Maka jawapan dia adalah B. Okey, tahniah, terbaiklah. Okey, terima kasih semua di atas respon. Terima kasih anak murid cikgu yang berada di YouTube dan juga GM. Teruskan respon anda. Kami sangat menyukai respon anda itu. Okey, so jom kita tengok soalan yang seterusnya. Pernah tengok tak soalan macam ni sebelum ni bagi mata pelajaran perniagaan? Pernah cikgu. Mata pelajaran perniagaan. Ya. Betul, pernah tengok? Wah, bagus-bagus. Bagus. Okey, yang dekat YouTube, pernah tengok tak soalan macam ni bagi mata pelajaran perniagaan? Tak pernah. Dayang cakap tak pernah. Okey, yang dekat GM. Okey, yang dekat YouTube, Jo Mama cakap tak pernah. Khairul Anwar cakap tak. Ya. Okey, ramai tu cakap pernah. Wah, bagusnya. Mina pernah. Okey, bagus. Okey. Kita tengok. Okey. Dalam mata pelajaran ekonomi, kalau tak silap soalan ni ada. Soalan ni nama dia, kalau kita tengok tadi yang cikgu paparkan skrin tu, bentuk penyataan betul dan salah. Soalan ni dia, apa yang kamu kena buat apabila jumpa soalan ini ialah kamu baca dulu dan kamu kena betul-betul menguasai tajuk tersebut dan fahamkan apakah apa yang kamu baca itu. Contohnya macam ni pilihan jawapan adalah tetap dan kedua-dua penyataan diambil dari bab yang sama. Okey, dia bagi pilihan A, B, C, D, kemudian penyataan 1 dia tulis dekat situ betul, salah, penyataan 2 pun sama betul dan salah. Okey, jom kita tengok nombor 1 Roman. Pengangguran struktur menunjukkan pekerja sedia ada akan kehilangan pekerjaan kerana tiada kemahiran berkaitan perubahan ekonomi semasa. Serasa betul ke salah? Pengangguran struktur menunjukkan pekerja sedia ada akan kehilangan pekerjaan kerana tiada kemahiran berkaitan perubahan ekonomi semasa. Betul tak pengangguran struktur tu maksudnya begitu? Okey. Kalau cerita pasal pengangguran, ini bab berapa? Siapa yang nak bantu cikgu? Ada yang dah bagi dah tu. Jawapan dia B. Siapa yang nak bantu cikgu? Kalau cerita bab pengangguran ni, ini bab berapa? Cikgu Nolina, Nisa Rumaita. Angkat tanya. Silakan. Okey, ya silakan. Ya Nisa.
Nisa tu bukan cikgu ke? Terangkat tangan kot rasanya. Bab 2, bab 2. Okey. Bab 2 form 4. Okey. Cikgu kalau tak silap saya Nisa tu cikgu tu. Terangkat kot. Okey, jom. Terima kasih kepada yang respon. Ya, betul. Cerita pasal pengangguran ni adalah bab 2 tingkatan 4. Kalau tengok dalam buku teks muka surat 81. Siapa ada buku teks boleh buka cepat-cepat sekarang. Tengok jawapan dia. Okey, nombor 1 tadi, tengok pengangguran struktur menunjukkan pekerja sedia ada akan kehilangan pekerjaan kerana tiada kemahiran berkaitan dengan perubahan ekonomi semasa. Ya ke? Betul ke? Okey, jawapan dia adalah betul ke salah? Siapa yang nak bantu cikgu? Betul ke salah? Nombor 1 tu pernyataan tu agak-agak betul ke salah? Pengangguran struktur menunjukkan pekerja sedia ada akan kehilangan pekerjaan kerana tiada kemahiran berkaitan perubahan ekonomi semasa. Siapa yang nak bantu cikgu ni? Siapa boleh bantu cikgu? Alah, respon lah. Cikgu ni dah macam DJ radio dah. Okey, kita baca kat sini. Salah, betul, salah. Okey, betul. Jawapannya ialah ya. Nombor 1 itu penyataannya adalah betul. Jadi kita dah tengok dah, kita dah tahu dah nombor 1 tu betul. Maka A dan B itu salah. Jadi buanglah jawapan A dan B tu. Kemudian kita tengok pula yang kedua. Kerajaan akan memberikan insentif kepada majikan untuk diagihkan kepada pekerja yang terkesan bagi mengelakkan pengangguran struktur. Betul ke? Kalau pengangguran struktur ni kerajaan bagi insentif. Betul ke salah? Siapa yang nak tolong cikgu? Okey, ada yang jawab salah. Salah dah tu. Okey, kerajaan memberikan insentif. Kalau pengangguran struktur, kerajaan memberikan insentif. Betul ke? Salah. Okey, kalau yang memberikan insentif tu maksudnya pengangguran bermusim. Maka jawapan dia adalah B. Pernyataan 1 betul, maka pernyataan 2 adalah salah. Okey, jadi kamu bulatkan jawapan D dan hitamkan di buku jawapan nombor 3 itu D. Terus pindahkan jawapan dongki jawapan dia. Okey, jom seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya, soalan nombor 4. Syarikat Smarties Sendirian Berhad mengeluarkan beg sekolah. Kos tetap yang ditanggung oleh syarikat ialah RM350,000. Beg dijual dengan harga RM60 seunit. Kos berubah seunit RM